Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Tingkatan 6 SMK Masuri ingin mengupas dan menceritakan sedikit sebanyak mengenai Sulalatul Salatin yang terdapat dalam bab 10. Antara peristiwa yang terdapat dalam bab 10 ialah Tun Mutahhir dijadikan bendahara, titisan keturunan bendahara Sri Maharaja, peristiwa Patih Adam dengan Tun Minda, peristiwa meminang Puteri Gunung Ledang, tepuk belas alam berjawab, dan yang terakhir sekali ialah Hang Nadim dititahkan ke benua Keling. Yang pertama yang terdapat dalam Sulalatul Salatin bab 10 ni ialah Tun Mutahhir dijadikan bendahara. Setelah kematian Bendahara Putih, terdapat 9 orang yang layak bagi menggantikan dirinya. Bonda Sultan Mahmud mencadangkan Tun Mutahhir kerana Sultan Mahmud ialah saudara beliau. Bonda Sultan Mahmud yang bernama Tun Najah ni, dia mencadangkan bagi menggantikan Bendahara Putih. Tangan yang disadangkan oleh Tun Najah ni sebenarnya dia dipengaruhi oleh Sultan Mahmud. Tun Najah mencadangkan saudaranya bagi mendapatkan gelaran Sri Bendahara Maharaja. Satu perangai buruk Tun Mutahhir ni, dia suka menggantikan pakaian. Contohnya dia menggantikan pakaian 7 hingga 6 sehelai dalam sehari pakaiannya. Kerana dia ni cukup gaya. Tetapi ketika dia meminta negeri Melaka berada dalam keadaan makmur dan aman. Peristiwa yang kedua ialah titisan keturunan Bendahara Sri Maharaja. Sri Maharaja ni dia mempunyai anak yang terlalu ramai. Antara anak sulung dia yang pertama ialah Tun Hasan. Hasan ni dia dijadikan temenggong di Melaka. Anak dia yang seterusnya ialah Tun Diajik Upat yang digelar Sri Bentam. Dia juga mempunyai seorang kakak yang bernama Sri Naradiraja. Beliau dilantik sebagai penghulu bendahari. Beliau juga mempunyai 5 orang anak. Tun Mutahhir juga mempunyai seorang adik yang bernama Tun Abdul. Beliau digelar sebagai Sri Narawangsa. Kisah seterusnya bertajuk Tepuk Berbalas Alam Berjawab. Dalam kisah ini menceritakan tentang perbalahan yang berlaku antara Sultan Narasingha dengan Maharaja Hisab. Kisah bermula selepas Sultan Narasingha telah dijadikan menantu kepada Sultan Mahmud. Setelah Sultan Narasingha dijadikan menantu kepada Sultan Mahmud, baginda tidak dibenarkan pulang ke Indragiri, malah perlu menetap sahaja di Melaka. Ketika baginda berada di Melaka, orang-orang Indragiri telah dilayan seperti hamba oleh orang Melaka. Lantaran itu, baginda berhasrat untuk pulang ke Indragiri bersama orang-orangnya. Akhirnya, Sultan Narasingha dapat kembali semula ke Indragiri selepas mendapat keizinan daripada Sultan Melaka. Ketika baginda pulang ke Indragiri, kerajaan Indragiri pada ketika itu telah diperintah oleh Maharaja Hisab yang merupakan anak kepada ayah saudara baginda iaitu Maharaja Tuban. Apabila Sultan Narasingha balik dan melihat keadaan sebegitu, lantas baginda merampas semula pemerintahan yang diambil oleh Maharaja Hisab dengan bantuan golongan pembesar yang lain. Setelah Maharaja Hisab hilang jawatannya, baginda telah melarikan diri ke Lingga dan kemudian yang baginda telah dijadikan menantu kepada Raja Lingga iaitu Maharaja Megat. Selepas kemakatan Maharaja Megat, baginda telah menggantikan tempat mertuanya sebagai Raja Lingga. Suatu hari, Maharaja Hisab telah berlayar ke Melaka bagi menghadap Sultan. Semasa Maharaja Hisab datang menghadap ke Melaka, Sultan Narasingha telah menyerang Lingga dan menawan ahli keluarga Maharaja Hisab. Apabila Maharaja Hisab pulang ke Lingga dan melihat kejadian tersebut, baginda berasa tidak puas hati, lalu baginda telah melancarkan serangan terhadap Indragiri selepas baginda mengetahui bahawa Sultan Narasingha telah pergi ke Melaka untuk menghadap Sultan. Setelah sekian lamanya, Maharaja Hisab pun berlayar semula ke Melaka bagi menghadap Sultan. Setibanya Maharaja Hisab ke Melaka, Sultan Mahmud menanyakan perkara yang berlaku di antara Maharaja Hisab dan Sultan Narasingha. Maharaja Hisab mengaku bahawa baginda telah menyerang Indragiri disebabkan rasa tidak puas hati terhadap Sultan Narasingha yang telah melanggar Lingga terlebih dahulu. Setelah Sultan Mahmud mendengar apa yang dikatakan oleh Maharaja Hisab itu, baginda berkenan, lalu di Melaka lah Sultan Mahmud Shah telah mendamaikan perbalahan yang berlaku di antara Sultan Narasingha dan Maharaja Lingga. Seterusnya, meminang Puteri Gunung Ledang. Setelah kemakatan Permaisuri Melaka, Sultan Mahmud Shah berhajat ingin berkahwin lagi, iaitu dengan Puteri Gunung Ledang.
Laksamana Hang Tuah dan Sang Setia telah diarahkan untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Tun Mamat selaku penghulu Idegiri juga turut serta untuk menunjukkan jalan. Separuh perjalanan ke puncak Gunung Ledang, Sang Setia dan Laksamana Hang Tuah amat keletihan. Jadi, yang meneruskan perjalanan hanyalah Tun Mamat dan 2 orang pengikut. Setelah mereka sampai di puncak Gunung Ledang, mereka ternampak seorang perempuan tua yang amat cantik berada di sebuah taman yang dikenali sebagai Dang Raya Rani. Apabila Tun Mamat memberitahu tujuan kedatangannya ke situ, Dang Raya Rani menghilangkan diri. Kemudian muncul pula seorang nenek tua. Nenek tua itu seakan-akan tahu tujuan kedatangan Tun Mamat ke situ, terus memberitahu syarat yang perlu dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah, iaitu membina jabatan emas dan perak daripada Melaka ke Gunung Ledang, menyediakan 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati nyama, sentepayan air mata, sentepayan air pinang muda dan semangkuk darah Raja Muda. Setelah baginda mendengarkan syarat itu, baginda terus membatalkan hasratnya untuk mengawini Puteri Gunung Ledang. Seterusnya dilanjutkan dengan peristiwa Patih Adam dengan Tun Minda. Pangeran Surabaya yang bernama Patih Adam telah datang menghadap Sultan Mahmud di Melaka. Pada satu hari semasa Seri Narendra duduk bersama Patih Adam, Tun Minda yang masih berusia kecil berlari di hadapan mereka. Seri Narendra bergurau sambil berkata bahawa anak perempuan itu akan bersuamikan Patih Adam apabila dia meningkat dewasa. Apabila Tun Minda meningkat dewasa, Patih Adam telah datang semula ke Melaka bagi menuntut janji Seri Narendra yang ingin mengahwinkannya dengan Tun Minda. Namun Seri Narendra menjelaskan kepada Patih Adam bahawa kata-kata yang dahulu hanyalah gurauan semata-mata. Hal ini telah menjengkelkan Patih Adam dan Patih Adam telah merancang untuk memperkosa Tun Minda. Bagi melaksanakan pelaksanaan itu, Patih Adam telah mengupah pegawai Seri Narendra ataupun merasuah pegawai tersebut. Pada satu malam, Patih Adam bersama 40 orang priayi pilihannya telah menceroboh masuk ke dalam rumah Tun Minda dan menangkap anaknya di situ. Hal ini telah menimbulkan pergaduhan besar antara pengikut Patih Adam dengan pengikut Seri Narendra. Akhirnya, untuk menyelamatkan nyawa Tun Minda daripada dibunuh oleh Patih Adam, Seri Narendra bersetuju untuk mengahwinkan Patih Adam dengan Tun Minda. Akhirnya Tun Minda telah dibawa pulang ke Surabaya. Selesai saja mereka bergerak suami isteri. Mereka kemudiannya diperoleh seorang anak lelaki yang dinamakan Patih Husin, dan Patih Husin inilah merupakan lanjutan daripada keturunan Patih Adam. Terima kasih. Yang terakhir ialah Hang Nadim dititahkan ke benua Keling. Hang Nadim menantu kepada Laksamana Hang Tuah telah dititahkan ke benua Keling untuk membeli 40 jenis kain. Beliau pergi dengan menaiki kapal Hang Ishaq. Cuma 2 orang pelukis sahaja yang mampu menyediakan corak yang dikehendaki oleh Hang Nadim. Setelah kain batik itu siap, Hang Nadim pun segera bersiap untuk pulang. Malangnya, Hang Ishaq telah kelahi dengan seorang peniaga yang bernama Said. Hang Ishaq telah didakwa tidak menjelaskan bayaran dia dengan Said itu. Said itu telah menyumpah kapal Hang Ishaq. Dia menyumpah agar kapal itu karam, dipukul oleh ribut. Bagaimanapun, Hang Nadim berjaya menyelamatkan dirinya ke Pulau Selun. Dia berjaya pulang ke Melaka dengan membawa 4 helai kain sahaja. Sultan murka dengannya kerana membawa hanya 4 helai kain sahaja. Hang Tuah telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Tanjung Keling. Dia digantikan oleh menantunya iaitu Laksamana Khoja Hassan.